kira je. Kali ni apa nak jadi, jadilah. Pergi shopping mall beramai-ramai boleh. Takkan nak jemaah dekat masjid tak boleh. Abang sabarlah, bang. Hari ni abang tetap nak pergi jemaah dekat masjid karya kita. Apa nak jadi, jadilah. Abang! Apa dia je? Abang dah lupa ke? Lupa apa? Korea kita mana ada masjid lagi, abang? Dah 20 tahun dah Korea kita cuba kumpulkan dana, abang. Tapi tak cukup lagi, abang. Tak bina masjid kat sini. Ha? Allah. Sabarlah. Ya benar, hampir 20 tahun kami berusaha mengumpul dana bagi membina komplek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Namun, sehingga hari ini dana tersebut masih belum mencukupi. Bantulah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan komplek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Infak dan wakaf anda akan membolehkan surau sedia ada yang semakin sesak dinaik taraf dan dibina sebuah masjid. Ia bukan sahaja akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 jemaah untuk bersolat pada satu-satu masa, tetapi dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti Dewan Serbaguna, kawasan lapang ibadah korban, gerai makan, quarters imam dan bilal, bilik pengurusan jenazah serta asrama. Ia juga akan menjadi pusat untuk muslimin dan muslimat setempat beribadah dan beraktiviti. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangunkan masjid kerana Allah, walaupun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Terbinanya masjid ini nanti hasil sumbangan anda. Insya-Allah akan terbina sebuah rumah di syurga nanti bagi anda. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu antara nasihat dan juga pengajaran buat kita ke mana rezeki yang Allah berikan kepada kita kan untuk kita gunakan. Jadi Masya Allah, hari ini kita akan berbicarakan mengenai talian hayat yang terakhir bersama dengan Dewi sekarang ni di studio. Kita ada selaku pengerusi Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras iaitu BMC, iaitu Ustaz Wan Muhammad Jeffrey. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz. Jadi bila kita tengok visual tadi tu kan Ustaz kan, Masya Allah, itu antara mungkin nasihat untuk kita kan. Yang tajuk kita adalah talian hayat yang terakhir. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apa yang sebenarnya yang dimaksudkan sebagai talian hayat yang terakhir ni Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan, hidup kita bukan berakhir di dunia. Kita ada satu kehidupan di akhirat nanti. Dan di akhirat nanti ketika itu kita sangat-sangat mengharapkan perkara-perkara yang boleh, amal-amal ibadah yang boleh membantu kita memberikan kelapangan di sanalah. Dalam keadaan bersesak ramainya manusia, panasnya, tenggelam dalam air peluh dan sebagainya. Ketika itu setiap manusia mengharapkan apakah amalan yang boleh menyelamatkan mereka daripada kesusahan dan kepayahan tersebut. Jadi kalau kita rujuk pada Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Manusia ketika itu berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, berinfaklah apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya hari kematian kamu. Yang mana ketika hari kematian kamu datang nanti, kamu akan minta dengan Allah, fayaqula. Maka kamu berkata, la fayaqula laula, ya Allah Tuhanku, seandainya eloklah kalau boleh sikit lagi tambah masa pada aku nak bersedekah. Mana ketika masa yang suntuk itu kita nak minta tambah apa? Nak bersedekah. Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Maka kalau kau bagi masa sikit pada aku nak bersedekah banyak-banyak dan aku jadi orang soleh. Makna di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sedekah itu seolah-olah menjadikan
satu talian penyelamat kita dalam keadaan kita berada di padang mahsyar. Dan juga Allah Taala sebutkan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddatil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ayat yang pertama tu Allah Taala kata bersegeralah. Bila mendapatkan pengampunan dan mendapatkan syurga yang dibentangkan luas, seluas langit dan bumi. Kemudian jadilah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Apa dia orang bertakwa? Allah Taala sebut ada 3. Allazina yunfiqu, mereka yang berinfak fis sarra, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Wal kazimin, orang yang mana boleh menahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, mereka yang ada sifat pemaaf kepada orang lain. Jadi ini semua dalil-dalil daripada Al-Quran ini menunjukkan bahawa bersedekah itu boleh memberikan, menjadikan kita orang bertakwa, dan ayat surah Munafikun mengatakan itu adalah salah satu cara untuk kita selamat ketika berada di padang mahsyar. Masya-Allah, besar sungguh bersedekah ni. Masya-Allah kan, bila kita dengar kan Ustaz, kan seolah-olah macam orang yang berada di dalam kubur tu nak hidup kembali kerana untuk bersedekah. Jadi sebenarnya apa ganjarannya Ustaz sebenarnya untuk mereka yang suka bersedekah ni? Baik, kalau kita perhatikan dengan ganjaran, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran banyak digandakan sehingga 700 kali ganda dan sebagainya. Cuma saya nak sebut satu kelebihan bersedekah yang mana disebut juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahawa di akhirat nanti setiap manusia ini akan berada di bawah naungan sedekah. Masya-Allah. Di bawah naungan sedekah. Di padang mahsyar nanti kita berada di bawah naungan sedekah. Seolah-olah sedekah yang akan menyelamatkan kita. Sehingga diputuskan antara manusia itu perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka. Mana di akhirat nanti sedekah itu besar. Dari segi pahala dunia, masya-Allah, dalam Al-Quran banyak disebut digandakan sehingga 700 kali ganda. Dalam hadis Nabi disebutkan mereka yang bersedekah akan didirikan sebuah masjid, sebuah rumah. Lebih-lebih lagi mereka yang mendirikan masjid, didirikan sebuah rumah di syurga. Itu semua janji-janji Allah yang ada di dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran dan sebagainya. Itulah peluang kita kejarlah semasa dunia ni, sebab kita kena ingat rezeki kita ni, apa yang kita makan dia habis. Betul. Apa yang kita pakai dia lusuh. Betul. Apa yang kita simpan semua orang lain ambil. Tak ada pun kalau kita dah mati, tak ada lagi kita nak kata ni rumah aku, ni kereta aku, tak ada dah mati. Jadi apa yang ada pada kita sebenarnya, rezeki yang Allah Taala bagi nak kita bawa ke akhirat ialah apa yang kita sedekahkan. Kalau kita nak arak yang kita makan sekarang ni, makan hari ni, petang dah tak ada dah. Baju yang kita beli minggu ni baru lagi, minggu depan dah tak ada, baru dah. Gitulah yang kita tinggalkan semua ahli keluarga kita akan ambil sebagai harta pusaka. Jadi sedekahlah yang bawa kita sentiasa bersama dengan kita. InsyaAllah, masya-Allah, itu dia antara orang kata nasihat daripada Ustaz kan. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami Ustaz, bagaimana mungkin penonton-penonton di luar sana untuk bersedekah, sebab saya difahamkan sekarang ni Masjid Asyakirin Bandar Mahkota sedang mengumpul dana untuk pembinaan masjid. Jadi penonton-penonton, terutama kita nak masuk bulan Ramadan ni Ustaz, kita nak rebut peluang ni. Jadi Ustaz kongsikan kepada kami berapa dana yang diperlukan, apa fasiliti yang ada. Silakan Ustaz. Baik, berkenaan dengan pembinaan masjid, kompleks Masjid Asyakirin, sebenarnya asalnya di tapak tersebut kita ada sebuah surau yang dinaik taraf menjadi surau Jumaat, dan setelah 20 tahun kami masih belum dapat lagi mendirikan sebuah masjid, dan kita mendapat kelulusan daripada pihak agama Islam Negeri Selangor dari segi pembinaan tahun 2010 lagi. Kita dah berusaha sebelum tu lagi untuk kumpul dana, dan 2010 kita diberikan kebenaran sehingga hari ini kita masih belum mampulah. Kita baru dapat mengumpul lebih kurang dalam 4 juta lebih, dan target kami untuk kompleks lah, kita sebut kompleks. Kita bukan nak buat masjid saja, kita nak buat kompleks sebab penduduk Islam di situ semakin bertambah. Dan kita nak adakan satu one stop center. Ada aktiviti kemasyarakatan, ada dewan, ada kedai yang boleh disewa oleh penduduk Islam, supaya nanti mereka ada tempat nak bersaing dengan bukan Islam. Kita fahamlah situasi kita nak bersaing dengan bukan Islam di luar sana, mungkin kita tidak ada, kurang sikit. Jadi kalau kita dapat sediakan one stop center, jadi semua orang Islam di kawasan tersebut berada di situ, dan mereka boleh melaksanakan perkara ibadah dan sebagainya. Jadi kan itulah kami bercadang nak buat sebuah kompleks yang nilaian harga keseluruhannya sebelum ni 27 juta. Jadi kita baru ada dalam 4 juta lebih. Jadi kita haraplah penonton-penonton yang menonton rancangan pada pagi ini boleh menyumbangkan
Kita ada 3 akaun dari Maybank, CIMB dan RHB. Boleh menyumbang sebagaimana yang tertera di layar TV masing-masing, boleh snap. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan kami, boleh berhubung dengan nama-nama yang muncul di kaca TV sekarang dengan saya sendiri dan 2 orang lagi ahli jawatan kuasa yang menguruskan dari segi infak. Dan juga untuk maklumat lanjut berkenaan dengan kami, boleh layari kita punya website kita www.masjidasyakirinnbmc.com. InsyaAllah di situ nanti semua maklumat kita kumpulkan di situ. Dan kita amat-amat berharaplah kalau ikut perancangan awal kita nak mulakan pembinaan hujung tahun lepas. Tapi buat masa sekarang ni baru 4 juta tak boleh sebab syarat daripada pihak agama Islam untuk kita bina kita kena ada kumpul sekurang-kurangnya 70% daripada keseluruhan projek tersebut. Jadi kita baru ada 4 juta, baru berapa peratus. Itu sangat-sangat mengharapkan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan dah makin dekat. Kita dalam bulan Syawal. Sedekah bulan Ramadan ataupun bulan mana-mana pun Nabi sebut bersedekahlah walaupun dengan separuh kurma. Kurma, masya-Allah. Masya-Allah. Ada sikit sedekah sikit, ada banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah harapan kami insya-Allah. Jadi para penonton semua jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita merebut peluang ganjaran ini, terutama kita nak masuk bulan Ramadan kan. Jadi nombor tertera di kaca TV anda sekarang, insya-Allah boleh sama-sama kita ambil peluang ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz selaku pengerusi Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras, Ustaz Wan Muhammad Jafri. Terima kasih kerana bersama dengan kami, ingatkan kami tentang pentingnya bersedekah insya-Allah. Dan kepada anda semua kita nak berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Memiliki rumah di syurga lebih mudah berbanding memiliki rumah di dunia. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Komplek Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang.